Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Yang dihormati Ustaz pengurusi majlis, yang dihormati yang amat berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar bagi Kerajaan Negeri Kelantan, Tuan Guru Haji Wan Muhammad bin Wan Osman, Mudir Madrasah Pondok Pasir Tomboh, Yang Berhormat Ustaz Haji Ahmad Baihaqi Atiqullah, Ahli Parlimen bagi kawasan Kubang Krian, Tuan Guru Haji Saleh bin Ismail, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Osman, Ustaz Haji Abdul Halim bin Abdul Ghani, pengarah program, Tuan Guru, pelajar-pelajar, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambut Hari Murabbi dan juga sekaligus sempena menyambut Hari Isra' dan Mi'raj. Pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, tadi banyak ulasan mengenai barakat. Hambanya semalam balik daripada sembahyang Fardhu Maghrib, anak amba hak dajah nah. Sekala tak aja balik tu bisa. Malah balik. Kata kita nak pergi masjid ni. Gua nak pakai seluar lagi ni. Dia kata baba, esok hari ni kita nak pergi Maidan lagi ni. Nak buat apa Maidan? Kita kan lagi masjid Malaysia ni. Dia kata nak pergi beli hadiah. Esok hari guru. Hari ni lah. Kata kalau lagu tu kena pergi dengan Umi lah. Baba kena pergi masjid. Baba kena pergi masjid Malaysia semula. Pergi dengan Umi. Ajak Umi beli hadiah. Berapa orang guru semua? Dia kata 10 orang. Beli untuk 10 orang. Hari ni ialah hari kita tidak bawa cerita berat lagi ni. Kita relax sikit. Hari ni ialah hari kita sambut Hari Murabbi, Hari Guru. Dan perangkat Malaysia pun 16 hari bulan Mei baru ni, hari dia juga buat sambutan Hari Guru-Guru sekolah-sekolah. Dan kebetulan kita pulanya ialah kita juga buat sambutan. Walaupun dia sambut tu ini secara kebetulan. Dia sambut tu dia ada semua. Bulan Mei 16 Mei ialah sempena Hari Guru. Tapi kita ni ada kaedah kita sendiri. Dan kita sambut. Berapa orang sempena Hari Guru hari ni, Hari Murabbi hari ni, pelajar-pelajar kita hak ramai penuh masjid hari ni. Jangan angkat tangan, jangan jawab saja soalan ni. Yang pagi-pagi lagi beri hadiah kepada guru-guru yang berada di hadapan ini. Jangan jawab dah. Kalau jawab takut amawidah. Dan kita beri hadiah ini mengenangkan jasa-jasa mereka. Boleh jadi kita beri ini pensel saja. Pensel ni harga dia 30 sen saja. Ataupun kalau kita berkemampuan, kita beli harga yang tinggi, nak beli lagi hadiah-hadiah yang mahal. Tetapi kesemuanya itu ialah untuk menghargai. Dan bagi guru-guru pula, dia tidak terasa pemberian itu ialah hak ni hak mahal, hak ni hak murah, hak ni hak tidak ada harga. Tetapi pemberian itu adalah penting. Pemberian itu adalah penting bagi mereka. Dan hari ini kita sambut Hari Guru. Kita sambut Hari Guru setelah
kita belajar beberapa tahun di sini. Ada yang sudah belajar 1 tahun, ada yang sudah belajar 2 tahun, ada yang sudah belajar puluhan tahun, ada hak belajar duduk sini ni siapa kau boleh cucu dah. Tak, siapa kau boleh cucu. Tak, siapa kau boleh cucu kita belajar. Jadi ya, guru-guru ini ialah kita mesti hormati, pasal kita nak cari barakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina barakat sebenarnya. Aina barakat. Ketika orang sedang makan, ada makanan sisa-sisa yang tidak habis, Rasulullah tanya, aina barakat. Habiskan makanan. Tak, habiskan makanan. Pasal kita tidak tahu duduk mana barakat sebenarnya. Duduk mana barakat sebenarnya. Amba masa duduk belajar di, Amba ada cerita dulu, duduk belajar di Pakistan, di India. Masa lagi di India tidak boleh nak cakap dalam bahasa Urdu. Bila tidak boleh nak cakap bahasa Urdu ni, kadang-kadang kita ni potong kelas. Malah masuk pasal apa tidak reti. Cikgu mengajar kitab dalam bahasa Arab, tapi dia hura pula dalam bahasa Urdu. Dia tanya, "Kaha hai barakat hai?" Duduk mana barakat? Masa tu kita duduk luar kelas, duduk kolah gitulah. Duduk kolah, jadi kita moteng. Kebetulan dia mari nak tukar kelas, guru lain mari pula. Dia kata, "Kaha barakat hai?" Mana barakat, dia kata. Dia pun jawab soalan sana. Dia tanya kita, dia jawab, barakat fil fasl. Barakat duduk dalam kelas. Walaupun kita tidak faham, tetapi barakat itu ada di dalam kelas ketika itu. Tak. Jadi ya tak ianya kita kena cari barakat itu. Tak, kita kena cari barakat itu, barulah kita dapat. Tak. Tidak, barakat hilang. Tak, berkat akan hilang begitu saja. Kita kena cari berkat. Dan pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, guru mesti kita hormati. Tak, dan di pondok, di sekolah, di mana-mana, di universiti, tak, kita ada peraturan-peraturan. Dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ini, pihak madrasah ini, pihak pondok ini, sudah tentulah untuk mendisiplinkan kita, dan sudah tentulah untuk kita mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak, amal sikit baca. Yang keduanya ialah isu kita sekarang ini ialah setelah 23 tahun. Dan setelah 23 tahun kita memerintah dalam fasa ini, dan kita meletakkan, kalau pelajar-pelajar, kalau tuan-tuan belajar baca dalam perlembagaan Parti Islam Malaysia PAS, dia ada 4 perkara tempat rujukan. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua ialah hadis, yang ketiga ialah ijma' ulama', yang keempat ialah qiyas. Ini ada dalam perlembagaan Parti Islam Malaysia. Ramai orang tidak tahu. Tak. Sebab itulah asasnya gapo-gapo pun kita kena ada perlembagaan, kita kena ikut perlembagaan. Tak. Kita tidak boleh membuta-tuli. Tak. Kita tidak boleh membuta-tuli. Dan inilah yang diperjuangkan oleh para ulama. Dan inilah yang telah diperjuangkan oleh ulama. Sebab itu apabila kita menang tahun 1990, tak, kita menang saja 1990, apa yang telah kita janjikan, tak, 21 Oktober 1990 kita buat perubahan-perubahan. Tak, tadi pengurusi buka majlis dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Sebelum 1990 tak ada ni benda ni. Tak. Sebelum 1990 tak ada. Buka majlis pun Assalamualaikum pun patu gomo gitu lah. Musyarak pun Assalamualaikum pengurusi staf, patu gomo gitu dah lah. Masuk agenda 1, agenda 2, lain-lain tutup. Tak ada. Tetapi kita buat perubahan ini. Tak. Kerajaan negeri, tak, melalui pejabat Menteri Besar, melalui pejabat Esko, melalui SUK telah mengeluarkan arahan, terutamanya ialah kepada semua jabatan-jabatan kerajaan negeri dan badan berkanun kerajaan negeri mesti memulakan majlis dengan bacaan Ummul Quran dan akhir sekali dengan suratul As dan tasbih kifarah. Ini
Dan yang keduanya, banyak lagi kalau nak sebut, lebih daripada 100 perubahan yang telah kita laksanakan. Hak kita nampak lagi ialah arak. Tak. Arak di Kelantan tak ada. Tak. Arak di Kelantan tak ada. Perubahan ini kita buat dalam musyawarah Exco Kerajaan Negeri. Kalau dulu Yang Berhormat Tuan Guru Nik Aziz, sekarang ni Yang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad bin Yaakob, sama ya, kesambungan ya. Tak. Jalan ke dasar yang sama lah. Tak. Arak tidak boleh diadakan kecuali nak buka kedai arak, dia kena ada permis, kena ada lesen. Dan lesen ini mesti diluluskan oleh PBT, oleh Kerajaan Tempatan. Kalau di Kota Baru, MPKB. Kalau dibaca, Majlis Daerah Baca. Kalau di Gua Musan, Majlis Daerah Gua Musan yang memberi lesen untuk mereka melaksanakan penjualan, nak buka premis-premis ini. Kita hapuskan. Hak ada ialah kepada bukan Islam. Hak bukan Islam ada. Kota Baru kita buka premis penjualan kepada orang bukan Islam. Pasal apa? Arak ni merupakan, kalau kita buka Al-Fiqh, dia sebut al-malil kafir. Arak ni merupakan harta kepada orang bukan Islam. Jadi orang kepada orang bukan Islam, dia boleh nak jual, boleh. Tapi kerajaan, kuasa yang ada pada kerajaan negeri ialah mendisiplinkan mereka-mereka ini. Nak jual arak, boleh. Kedai orang bukan Islam, boleh. Tetapi dia tidak boleh jual arak kepada orang Islam. Kalau nak jual arak, boleh. Tetapi arak sahaja. Tidak boleh nak jual arak dengan nasi khabu, tidak boleh jual arak dengan TA, tidak boleh jual arak kepada masyarakat umum. Dan orang yang beli arak pula mesti orang bukan Islam. Dia tidak boleh pula nak minum arak di stadium ke, di stesen bah ke. Dia tidak boleh beli arak di tempat-tempat kelayak ramai. Hanya dia boleh beli arak, kemudian dia balik minum arak di majlis-majlis kerakyatan yang terdiri daripada mereka sendiri ataupun di rumah mereka. Itu sahaja. Ini disiplin yang telah kerajaan tetapkan. Kita nak hapus semua tidak boleh, kerana ini adalah hak mereka, hak kepada bukan Islam. Tapi judi lagu lain. Tak. Judi tidak lagu lain. Judi ni apabila kita buka kitab kita panggil semua ketua-ketua agama mereka, agama Buddha pun kita panggil, agama Kristian pun kita panggil semua ni. Apabila buka kitab masing-masing, judi ni semua agama kata haram. Hak Islam sudah tentulah kita tahu dah, tapi agama-agama lain juga kata haram judi. Jadi kita ambil keputusan judi kita tidak buka di semua premis di seluruh negeri Kelantan ini. Tak. Di seluruh negeri Kelantan ini. Dan hari ni kita berada dalam bulan Rejab. Dalam bulan Rejab ni, satu lagi hak kerajaan buat ialah kita buat sambutan bulan semaya. Kita buat sambutan di bulan Rejab ini. Hamba rasa esok Yang Berhormat Menteri Besar akan meresmikan sambutan bulan sembahyang di Dewan Jubli Perak di Panji besok. Kita mengenangkan, ada lagi banyak lagi program. Kita mengenang semua ini ialah kerana bukan semua ni kita tidak sembahyang. Bukan selama ni kita tidak sembahyang, kita tidak buat benda-benda ni gini, tidak. Tetapi kita mengenang ini kerana inilah, kerana bulan inilah bulan sembahyang, bulan tu sembahyang, dan bulan inilah juganya untuk kita mempertikaikan amal ibadat kita, Rejab, Sa'ban dan juga Ramadan, sebagai persiapan untuk kita menyambut bulan Ramadan ini. Kalau kita tidak start daripada bulan ni lagi, kita percaya kalau bulan Ramadan pun hanya setakat 15 hari yang penuh masjid, lepas tu tak ada dah, selerak dah. Tidak pun tak ada seminggu dah. Gilah masjid seminggu, penuh masjid, lepas tu tawar semula dah. Tak ada dah keinginan. Kalau Allah bagikan kelebihan bulan Ramadan untuk kita berebut beramal tu, kita hilang dengan begitu saja. Sebab tu latihannya 3 bulan ni.
Rejab, Sa'ban, kemudian Ramadan seterusnya. Lepas tu kita sambunglah bulan-bulan lain, begitulah untuk seterusnya sampailah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, baru ni Yang Berhormat Datuk Meja Anizan mari ke 20 hari bulan baru dia mari ke pondok ini, dan kita sudah bincang Tuan Guru Pak Hadi hari itu, kita sudah bincang beberapa perkara mengenai infra yang sepatutnya kita laksanakan di sekitar pondok ini. Dan di sekitar pondok ini, dan pondok kita ni merasa keseluruhan keluasan pondok ni adalah dalam 40 hektar kesemuanya. Tapi hak tanah wakaf kita je, hak operasinya 2 hektar. 2 hektar. Tapi keseluruhannya yang dipanggilkan maksud pondok sebenarnya ialah 40 hektar. 40 hektar. Dan merasa kita bertuah pada hari ini kerana Yang Amat Berhormat sendiri hadir, dan hamba dengan beberapa ahli lembaga pondok kita insya-Allah akan berkunjunglah ke pejabat Yang Amat Berhormat untuk menyatakan hasrat dan keinginan yang dimaksudkan oleh pengarah program tadi. Dan hamba rasa setakatlah ucapan hamba pagi ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.